Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Musa mengajak setiap kita mengambil waktu tenang sejenak. 我们没听神的话以前，我们来，牧师邀请我们一起尽我们的心在神的面前。 Mari gunakan momen beberapa saat ini untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. 我们用我们的今天的时间来感谢神。 Tuhan yang telah memimpin, menuntun kita melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. 神已经引领我们经过2024年，并开始2025年。 Adakah sesuatu dalam hatimu yang ingin kau nyatakan kepada Tuhan? 有什么事情在你心里你要感谢，跟神说的？ Silakan saudara mengambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 请你们祷告，跟神祷告。 Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus menyertai di sepanjang perjalanan kami ya Tuhan. 神感谢你带领我们这一切我们的道路。 Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. 你的手不离弃我们。 Engkau memberikan penghiburan, pertolongan, dan kekuatan bagi kami. 你给我们力量、安慰和能力。 Terima kasih ya Tuhan untuk semua pengalaman perjalanan yang telah kami lewati di tahun 2024. 感谢神，每个经历我们遇到的，在2024年。 Di tahun yang baru ini, di awal hari pertama ini kami datang kepadamu ya Tuhan. 在2025年第一天，我们来到你的面前。 Kami mau bersama-sama disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. 我们要你的话语苏醒我们的灵。 Biarlah Engkau menjadi kompas di dalam perjalanan hidup kami di dalam tahun 2025 ini. 可以成你指南针在2025年。 Biar firman-Mu menuntun, menolong kami. 愿你的话语引领我们， Sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh semakin mengenal Engkau. 所以我们可以更加成长，认识你。 Berkati waktu perenungan firman-Mu di pagi hari ini. 请你祝福今天的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari jemaat sekalian kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 我们看歌罗西书2章6到7节。 Surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan yang ke-7. 歌罗西书2章6到7节。 Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 我们一起来读。 Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 印尼文，然后中文。 Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。
他在他里面生根建造，心经坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更成长了。 Saudara, hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki hari pertama di tahun 2025. 弟兄姐妹们，我们感谢我们能进入到第一天的，在2025年。 Tuhan yang setia telah menolong dan memampukan kita melewati tahun 2024. 神已经帮助我们能经过2024年。 Dan di hari pertama ini adalah sebuah lembaran baru dari keseluruhan lembaran yang berjumlah 365 hari ke depan. 这是第一天，我们知道2025年有365天，这是第一天的365天。 Biarlah setiap kita boleh mengisi setiap lembar demi lembar dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. 让我们能填每一天，经过神的带领，与神同在。 Saya berdoa biarlah di dalam sepanjang 1 tahun ini saudara melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. 牧师祷告，在这一年你们能看到神的良善和美好， Saudara juga bisa melihat dan merasakan kuat kuasa Tuhan. 你们也感受到神的能力。 Saudara juga bisa melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan yang saudara buat. 你们也跟着神参加在你们的生活里， Saudara semakin bertambah teguh di dalam memegang janji-janji yang Tuhan nyatakan. 你们也更加坚固的遵守神的新的应许。 Di dalam perjalanan sepanjang 1 tahun ke depan, saudara dapat menangis dan bergumul bersama dengan Tuhan. 在接下来的一年，你可跟神挣扎，可以也哭，但是跟神一起。 Saudara juga bisa kemudian mengalami dan merasakan pelukan hangat daripada Tuhan yang dengan setia mendampingi kita. 你也感受到神的拥抱，神温暖的拥抱。 Dan di dalam sepanjang perjalanan tahun 2025, saudara diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. 神恩典丰盛的恩典也赐福你们，在2025年。 Nah saudara, di awal tahun ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema Growing Deeper, Impacting Wider. 在今年的年初，我要跟你们分享，一个主题就是成长更深，影响更广。 Bagaimana kita bisa dapat bertumbuh lebih dalam dan berdampak lebih luas? 我们如何成长更深，影响更广？ Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kolose yang sudah kita baca tadi. 今天我们要一起学习，今天我们所读的哥罗西书。 Saudara, surat Kolose ditujukan Paulus untuk menguatkan jemaat di Kolose. 哥罗西书是保罗写哥罗西教会，围绕坚固他们的信心。 Jemaat Kolose adalah jemaat yang didirikan oleh Epaphras. 哥罗西是以巴弗所建立、所创造的初教会。 Saudara, kalau kita melihat di dalam sepanjang kitab Kolose ini, kita mendapati bahwa jemaat ini adalah jemaat yang cukup baik, saudara. 如果我们看到哥罗西书，我们看到这哥罗西教会是一个非常好的教会。 Namun saudara, tetap ada tantangan yang menggoyahkan pengharapan mereka akan Injil. 但是也有许多挑战，使他们的对信心的盼望、对福音的盼望摇动了。 Oleh sebab itu, saudara, Paulus merasa perlu menulis surat kepada jemaat di Kolose. 所以保罗写这哥罗西书信。 Nah, saudara, salah satu tantangannya adalah terkait dengan sebuah semangat perpaduan antara keyahudian dengan kekristenan. 其中的挑战就是犹太人教导和基督教的教导之间的融合的精神。 Sehingga ada banyak kemudian hal-hal yang Paulus bahas terkait dengan budaya orang Yahudi dengan iman Kristen, saudara. 所以保罗讲到教会犹太人的文化跟基督徒的教导。 Namun saudara, yang sangat dominan adalah saudara bagaimana kemudian tantangan daripada kekaisaran Romawi yang sedang berkuasa pada waktu itu. 那占据优势的挑战就是来自罗马
罗马政府、罗马帝国的统治。 Nah, saudara, untuk memahami apa yang Paulus tuliskan dalam bagian ini, saya ingin mengajak saudara memahami dulu konteks pada waktu itu, saudara. 所以你们可以明白哥罗西书，所以我邀请你们一起看当时的情况。 Saudara, kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang sedang berkuasa di masa itu. 罗马帝国那是统治的，当时候是罗马帝国统治的时代。 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, kekaisaran Romawi ini mulai muncul, saudara. 2000年以前，耶稣还没有降生，罗马帝国已经统领那个时候。 Saudara, pada awal munculnya bukan kekaisaran atau kerajaan, tetapi republik, saudara. 但那时候它是不是罗马帝国？它是一种共和国程度。 Karena mereka ingin memastikan bahwa tidak ada diktator yang naik memimpin daripada Romawi itu. 他们要确保没有任何人成为独裁者，所以他们就是用共和国制度。 Tetapi saudara, seiring berjalannya waktu, maka pemerintahan Romawi pada waktu itu dikudeta oleh seorang yang bernama Julius Caesar. 但经过时间的流逝，罗马帝国的将军，罗马政府的将军就是 Julius Caesar， 他政变了。 Setelah berhasil mengkudeta, maka dia mengubah sistem pemerintahan dari republik menjadi kerajaan. 然后他改正，从共和国成为罗马帝国。 Nah, sejak saat itu Julius Caesar mengubah, saudara, menggunakan nama keluarganya Caesar itu sebagai gelar kerajaan. 然后他用他的姓，就是该撒，成为王室的称号。 Maka saudara, kemudian dia juga melakukan sebuah upaya di mana orang-orang yang dia pimpin harus melihat dia sebagai manusia setengah dewa. 他就是复制能力，所以人家能看到是个半神。 Nah, saudara, pada waktu dia mati, saudara, anak angkatnya bernama Octavianus menggantikan dia. 他时候他的养子就是 Octavianus 继位。 Saudara, Octavianus bukan cuma mendapatkan gelar Caesar, tetapi dia menambahkan satu gelar lagi di depan namanya, yaitu Agustus. Octavianus 不但他有一个称号该撒，他也加上一个称号，就是 Augustus。 Agustus artinya yang layak untuk menerima segala hormat dan kemuliaan. Augustus 的意思是配得到一切的荣誉和荣耀。 Dan di masa kepemimpinannya, saudara, maka Octavianus mengangkat papahnya yang sudah meninggal itu, diangkat menjadi Allah, saudara. 他就是奉他的养父成为神。 Nah, saudara, pada masa itu agama dengan pemerintahan itu campur aduk, saudara. 那时候宗教与国家混合在那个时代。 Maka Octavianus melihat ini suatu cara yang paling bagus untuk menguasai banyak orang adalah dengan menamakan dirinya sebagai the Son of God, anak Allah. 所以Octavianus 看这是最好的、最佳的方式。如果他自己成为神的儿子来统治，Saudara, dia juga mengangkat dirinya sebagai imam besar. 他也提拔自己成为大祭司。 Dia menjadi pengantara antara rakyat Romawi dengan dewa Apollo. 他也阿波罗神与人之间的调解人。 Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk menuliskan sebuah propaganda bahwa dulu ya Romawi itu begitu kecil. 他也将他的部下写作一个故事，说以前罗马国是一个小国。 Tetapi ada kabar baik. 但是有一个好消息。 Apa itu kabar baiknya? 好消息是什么呢？ Kita memiliki seorang kaisar. 我们有一个开撒，
yang akan memberikan keadilan, kedamaian, keamanan. 他要给我们公平、和平和平安。 Dan kelahiran anak raja ini harus disambut oleh seluruh alam semesta. 但这爱孩子的诞生，全部是宇宙就要欢迎了。 Saudara bisa dibayangkan selama masa pemerintahan Octavianus, seluruh orang-orang Romawi dan negara jajahan meyakini cerita ini. 你们可以想象到，那时候全部罗马公民接受这个的故事。 Setelah Octavianus meninggal, anaknya Tiberius menggantikan dia, saudara. 当 Octavianus 的时候，他的孩子就继位。 Maka di zaman Tiberius inilah muncul mulai koin untuk sebagai alat penukar uang. 那时候，罗马帝国就出现硬币。 Nah saudara, di koin itu harus tertera gambar Kaisar Tiberius. 那这个硬币有该撒 Tiberius 的形象样画像。 Bukan hanya di koin, tetapi di beberapa lokasi dibikin sebuah patung Kaisar yang menandakan itu adalah milik Kaisar. 不但在硬币上，还有他形象在各处地方。 Nah saudara, kitab Kolose ini ditulis di dalam zaman pemerintahan Kaisar daripada Tiberius. 这个历史书是写在该撒 Tiberius 的时代。 Saudara bisa dibayangkan spirit zaman itu adalah bagaimana mereka punya hati yang menyembah Kaisar. 你们能看到，他们有一个心，就是要侍奉敬拜开撒。 Kaisar adalah anak Allah yang memberikan damai, walaupun damainya itu dengan perang, saudara. 开撒是神的儿子，给人们平安。虽然他的平安经过战争。 Maka saudara, dengan latar belakang ini, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose tentang keutamaan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. 因为这样的背景，保罗是写到哥罗西书信是要强调神是伟大的。 Saudara, Paulus membuat sebuah dalil penolakan terhadap propaganda yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ini. 保罗做一个理论，他拒绝全部罗马帝国的理论。 Maka di dalam pasal 2 ayat 6 langsung Paulus mengatakan, kamu sudah menerima Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu. 所以我们能看到，在哥罗西2章6节，保罗说：“你们已经接受耶稣基督成为你们的救主。” Yesus Kristus adalah anak Allah yang sejati. 耶稣是真正上帝的儿子。 Dia datang dari Allah kepada manusia dan dia kembali kepada Allah. 他是从神而来到人间，然后回神。 Dia datang mencari umat kepunyaannya dan menebusnya dengan darahnya. 他来寻讨他的人民，来拯救他们。 Dia memberikan dirinya sebagai kurban menggantikan setiap kita yang percaya kepadanya. 他牺牲他自己，成为祭物，来代替我们。 Kristus digambarkan oleh Paulus bukan hanya Allah yang transenden jauh di atas sana. 基督不单是超级的神，很远在那边。 Tetapi Paulus berkata Kristus adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang peduli dengan kita semua. 耶稣也是一位内在的神，他关心我们，亲近我们，也关怀我们。 Tidak sama dengan kekaisaran pada waktu itu. 也不同样那个罗马帝国的时代。 Raja yang tinggal di istana dengan segala kemegahannya. 那个王住在王宫，很繁华的王宫。 Raja yang dilayani dengan begitu banyak pelayan. 很多人来侍奉他，很多人来侍奉他。 Tetapi Kristus adalah Raja yang menghamba. 但是基督是一个来到世界成为仆人。 Bahkan dia memberi dirinya mati di kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. 他也牺牲了自己，让我们你和我得救。 Paulus berkata itulah Raja kita. 保罗说：“这是我们的王。” Maka Paulus berkata karena kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan.
保罗说：“你们已经接受基督耶稣成为你们的主。” Maka Paulus melanjutkan kalimatnya, hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia. 你们的生命应当在主里面。 Karena kamu menjadi milik Kristus hari ini, hendaknya hidupmu seharusnya di dalam Dia. 因为你们已经属基督的，所以你们的生命应该在基督里面。 Saudara, kata hendaknya hidupmu lebih tepat diterjemahkan dengan kata berjalan. 你们的生命可以翻译成你们行在。 Maka saudara, di awal tahun ini, hal pertama yang kita ingin lakukan untuk bisa bertumbuh lebih dalam dan berdampak lebih luas adalah berjalanlah di dalam Kristus. 所以第一件事，在这新的一年，我们要做的是行在主里面。 Saudara, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 我们已经接受了耶稣基督成为我们的救主， Kita ditebus menjadi umat pilihan Tuhan. 我们已经被赎回来，成为主的子民。 Saudara, hidup kita nggak berhenti sampai di situ. 我们的生命不停止在这里。 Maka hari ini saya ingin berkatakan, mari kita berjalan di dalam Kristus. 所以今天我要告诉你们，我们要行在主里面。 Hari ini tanggal 1 Januari. 今天是1月1号， Hari pertama di tahun 2025. 第一天的在2025年。 Mari kita memulai langkah pertama kita, perjalanan kita di dalam Kristus. 我们要开始我们第一个脚步在基督里面， Bukan hanya di hari ini, tetapi di dalam perjalanan 364 hari lagi ke depan. 不单单在今天，但是在366天， Mari kita tetap bersama-sama berjalan bersama dengan Kristus. 让我们一起跟主行走。 Artinya apa, saudara? 意思是什么？ Pada waktu kita berjalan bersama Kristus, Kristus terlibat di dalam seluruh perjalanan hidup kita. 如果我们同行的时候，主参加我们每一个生活的里面。 Pada waktu saudara bersama dengan anggota keluarga dan pasangan. 当我们跟我们的伴侣时候， Pada waktu kita menjalankan bisnis dan pekerjaan kita. 当我们精心我们的事业， Pada waktu kita makan dan berlibur. 当我们吃饭和我们度假的时候， Pada saat kita bermain bersama dengan anak-anak kita. 当我们跟我们的孩子玩耍， Pada saat kita kemudian memutuskan hal-hal yang penting dalam hidup kita. 当我们界定一个很重要的事情的时候， Maka mari kita libatkan Kristus di dalam seluruh perjalanan itu. 我们让基督进入在我们每个生活里， Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. 因为你和我是属基督的， Dan gambar Kristus itu ada di dalam diri kita. 主基督的形象有在我们的里面。 Kalau orang-orang Romawi tunduk dan taat kepada kaisar yang memerintah mereka. 如果罗马帝国的民族，他们要敬拜他们的王， Maka mari kita belajar tunduk dan taat kepada Tuhan yang memimpin kehidupan kita di tahun 2025. 我们也要臣服在神的面前，也要遵行他。 Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dalam dan berdampak lebih luas, yaitu dengan berakar dan dibangun dalam Kristus. 弟兄姐妹，我们如何能成长越成长，也影响更广？ Saudara, menarik sekali Paulus mencampurkan dua metafora di dalam bagian ini. 保罗又用两个比喻， Akar untuk tumbuhan, bangun untuk bangunan, saudara. 根是为事物，建造是为建造物。 Saudara, dua hal ini ingin membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kehidupan Kristen itu bukan hasil upaya manusia. 这是要讲我们基督徒的生活，不是经过人的努力。 Kehidupan spiritual Kristen adalah hasil daripada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. 基督徒灵命的生活因为圣灵的工作。 Kenapa kita harus berakar? 为什么我们要扎根？ Karena dengan berakar kuat kita dapat menghasilkan buah.
因为如果我们扎根很深，我们可能结很好的果子。 Saudara, pohon yang kokoh adalah pohon yang memiliki akar yang tertancap dengan kuat di tanah. 很坚固的树，它有扎根很深。 Maka pada waktu angin bertiup dengan kencang, tidak akan pernah mungkin menumbangkannya karena dia memiliki akar yang kuat. 但被大风吹的时候，它不可能倒下，因为它扎根很深。 Saudara, demikian juga dengan bangunan. 也一样，如果建筑物。 Bangunan yang baik adalah bangunan yang memiliki fondasi yang sangat kokoh. 好的建筑物，它有很坚固的基础。 Semakin tinggi bangunan, maka harus semakin dalam fondasinya. 越高的建筑物，它要越深的基础。 Maka Paulus menggambarkan dua metafora ini sebagai perjalanan kehidupan spiritualitas Kristen. 所以保罗用这两个比喻来描述基督徒的生活，基督徒里面的生活。 Saudara mau bertumbuh dan berakar dengan kuat? 你们要成长，也要更深的根基吗？ Maka tancapkan akar itu kepada Kristus. 你们要扎根在你们在基督里。 Dirikan bangunan rumah kita itu dengan fondasinya adalah Kristus. 我们盖我们的房子在基督里，在基督里。 Maka ketika tantangan datang, pergumulan datang, saudara dan saya tidak akan goyah karena kita tetap berada di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus. 当挑战来的时候，当我们挣扎的时候，我们不摇动，因为我们的根基是耶稣基督。 Saudara, hal ini juga yang dialami oleh jemaat-jemaat di Kolose. 这情况也是哥罗西教会所经历的。 Ada begitu banyak pemahaman filsafat-filsafat yang mereka dengarkan setiap hari. 很多理论，很多理论，他们听到每一天他们听到很多理论。 Budaya di sekitar mereka mudah sekali menggeser dan menggoyahkan iman mereka. 很多罗马文化可能使他们摇动。 Maka Paulus berkata, hendaknya kamu berakar dan dibangun di dalam Kristus. 所以保罗说：“你们应该扎根在基督里。” Maka semua hal itu tidak akan pernah menggoyahkan imanmu kepada Allah yang penuh dengan kasih. 这一切不能摇动你们对神的信心。 Yang ketiga, saudara, 第三件事， bagaimana kita dapat bertumbuh lebih dalam dan berdampak lebih luas? 我们如何要成长越深，更影响更广呢？ Maka hal terakhir yang Paulus ingin katakan adalah bertambah teguh dalam iman di dalam Kristus. 所以保罗说：“你们的信心要更坚强在基督里。” Saudara, iman adalah jalur yang menghubungkan kita dengan akar. 信心是我们与根的接连。 Dan Allah meneguhkan kita, saudara, di dalam iman kepada Yesus Kristus. 神要透过信心，要稳固建立我们在基督里。 Kita percaya bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia. 我们相信基督耶稣是唯一的救赎人类的神所预备的道路。 Kita percaya bahwa penebusan Kristus cukup satu kali untuk semua umat manusia. 我们相信基督的为人类的救赎只出过一次。 Kita juga percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh dijamin oleh Allah yang hidup. 我们相信我们的救的被神所保证的。 Dan kita juga percaya bahwa perjalanan iman kita di dalam dunia ini tidak sendirian. Allah menolong dan memimpin hidup kita. 我们也相信在我们生活里，我们不是一个人。 Dan semua saudara janji-janjinya digenapi. Dan kita melihat dengan mata iman bahwa Allah bekerja. 他所有的应许已经应验，我们我们能看到。 Saudara, dengan iman yang teguh, maka saudara kita bisa terus membangun perjalanan hidup kita ke depan. 借着很坚固的信心，我们才能建造我们将来的每一个生活，在生活里。 Bukan hanya kita mengenal Tuhan lebih dalam, 不但我们更认识神更深， tetapi dengan iman yang teguh kita menjadi saksi bagi banyak orang.
我们也可以成为神的见证人。 Kita menyaksikan betapa Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. 我们可以见证神如果伟大在我们的生活里， Kita dapat menyaksikan betapa Allah begitu mengasihi dan peduli terhadap kita. 我们可以见证神爱我们，也关心我们， Sehingga akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. 所以我们的生命能影响更多人。 John Maxwell pernah mengatakan, orang tidak peduli berapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak kamu peduli. John C. Maxwell 说，人不在乎你知道有多少，他们知道你有在乎他们有多少。 Saudara, kalau kalimat ini kita terapkan dalam perjalanan kita ke depan sepanjang tahun 2025. 如果这句话我们实行在我们的今年的生活里， Saudara, orang di luar sana nggak peduli seberapa banyak saudara mengenal dan mengerti doktrin-doktrin kekristenan. 在外面的人，他们不在乎你知道神学理论有多少， Orang tidak peduli berapa banyak khotbah yang saudara sudah dengarkan. 他们也不在乎你听到有多少。 Orang tidak peduli berapa banyak Alkitab yang saudara sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. 他们也不在乎你读圣经有多次， Sampai mereka kemudian tahu seberapa besar saudara peduli kepada mereka. 他们知道你在乎他们有多少。 Waktu saudara peduli kepada mereka, sebenarnya saudara sedang menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. 如果你在乎他们，更多在乎他们，你就是神的手在摸他们。 Itulah juga yang Allah lakukan kepada kita, bukan? 这不是神已经也是在我们的身上做了吗？ Dia Allah Immanuel, 他是以马内利的神， Allah yang beserta dengan kita. 与我们同在的神， Allah yang peduli dengan segala kesulitan kita. 也关心我们 Allah yang 一切的事情。 Dia adalah Allah yang peduli dengan segala pergumulan, tetesan air mata, dan jeritan hati kita. 他也关心我们的一切的挣扎，也我们的眼泪。 Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. 神也与我们同在的神。 Saudara, pertanyaannya, mau nggak saudara juga hadir bagi orang lain yang membutuhkan? 问题是你们要也跟一起那个需要的人们在一起吗？ Mungkin itu pasangan kita, 可能是我们的伴侣， anggota keluarga kita, 我们的家人， sahabat-sahabat kita, 我们的朋友， rekan sekerja kita. 我们的工作朋友， Mereka butuh orang-orang yang peduli. 他们需要人关心他们。 Maukah saudara berdampak bagi mereka? 你们要影响他们吗？ Biarlah hari ini saudara di awal tahun kita boleh bersama-sama memohon kepada Tuhan. 在第一天的新的一年，我们请求神， Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya mengenal Dia lebih dalam, 不单单帮助我们更深的认识他， tapi hidup dan keseharian kita boleh berdampak bagi sekitar kita. 让我们每天生活里也影响更多人更广。 Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. 愿神的名被高举和荣耀。 Mari kita berdoa. 来，我们祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 感谢神你的话语， Biar Roh-Mu yang kudus terus menerjemahkan firman-Mu itu ke dalam hidup kami. 愿你的灵翻译你的话语在我们的生命里。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉基督耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。